kita sebelum nak start cerita ni, macam biasa disclaimer. So kepada siapa-siapa yang tak boleh nak tengok, mungkin ada jump scare ke, lepas ni ada gambar-gambar yang tak menarik ataupun awak tak berani nak tengok, saya just mohon kalau awak ada penyakit, tolong stop menonton. Please, minta sangat-sangat. Kalau tak boleh tengok, dengar. Okay? Sebab banyak sangat DM ke komen orang cakap, bang, jangan letak muka hantu, jangan letak jump scare. Kalau macam tu, baik saya buat cerita, orang cakap apa? Samarinda kan? So, tak, itu gurau. Okay, so macam tu lah. Kalau siapa-siapa boleh tengok, tengok. Tak boleh tengok, tak apa. Saya tak paksa. Okay? So, cerita ni dihantar oleh seorang pelajar yang bernama Halim. Dia kata, Assalamualaikum Abang Ashraf. So, ini adalah cerita di mana satu pengalaman benar, orang cakap apa, satu serangan histeria secara besar-besaran dekat tempat dia. Dia kata macam tu. Dia bukan histeria tau, tapi gangguan yang sangat-sangat menakutkan sampai orang ramai-ramai jadi chaos lah ketika tu. Apa yang chaos dia, ini kita nak cerita. Okay, so macam ni, ada satu ketika tu dia kata, okay, dia bagi aku bayangan dulu structure tempat dia belajar. Dia kata dia punya campus tu tak besar pun. So daripada tempat dia menginap tu, hostel dia tu dengan hostel perempuan ni adalah sebelah-sebelah. Kau bayangkan, ini building hostel, ini building hostel. Dia tak adalah sebelah, kat tengah-tengah tu akan dipisahkan dengan satu kafe. And belakang kafe tu ada satu pokok besar. Which is kalau pokok besar tu, pokok tu lagi besar daripada kafe tu. Maknanya kalau kafe dia besar ni, pokok di atas tu lagi. Faham tak? So dia kata kalau abang daripada tempat kampus saya, tempat yang nak naik tangga tu, abang dah boleh nampak dah bang pokok tu daripada jauh. Dia kata macam tu. So aku macam, okay, aku boleh bayangkan lah how that look macam tu lah, senang cerita kan. Ada satu ketika tu, dia kata dia dapat cerita yang agak menyeramkan daripada senior dia. Dia kata, which is senior dia kata, sebelum ni, pokok tu adalah di mana tempat orang buang-buang benda-benda yang tak sepatutnya. Sebab dia kata, pokok tu dah ada sebelum wujudnya college tu. College tu wujud dalam sekitar 1980 lebih. Tapi pokok tu dah ada dekat situ memang lama lah sebelum college tu ada lagi kan. And ada cerita juga menurut si Halim ni, dia kata ada tukang kebun yang nampak satu sosok tanpa kepala dekat situ. Maknanya benda tu memang ada lah kat situ sebab kan dah tak dijaga lama kan. Okay, so kita balik kepada cerita Halim ni. So kita dah kenal dengan pokok tu. So cerita Halim ni dia kata macam ni. Satu malam tu dia kata malam tu adalah malam di mana diorang macam fun day. Dia kata fun day ni macam tak ada apa-apa nak buat. Diorang bebas daripada apa-apa aktiviti yang ada kat situ. Dia kata macam tu. Disebabkan kan macam aku cakap tadi kan, dia kata malam tu merupakan malam free time untuk diorang. So diorang tak payah nak buat apa-apa, tak ada benda yang orang cakap peraturan yang diperketatkan lah. Semua benda diperlonggarkan. So hampa nak buat apa, hampa pergi buat. Contoh macam tu lah. So malam tu si Halim ni dia ambil keputusan nak pergi ke satu bilik yang orang cakap bilik untuk diorang fun-fun. Satu bilik yang orang cakap, biasalah setiap asrama mesti akan ada satu bilik yang tempat diorang lepak, tempat diorang borak apa semua kan. So dia pergi bertiga dengan kawan dia. Dia, Suresh dengan juga Amir. Tak silap aku, Amir ke Amri, macam tu kot nama. Amri. So dia, Suresh dengan Amri, tiga orang ni pergi kat bilik tu untuk pergi main game. Pergi PUBG katanya, segame kan. So diorang pun pergi lepak bilik tu. So diorang pun masuk dalam bilik tu dalam around pukul 11 lebih macam tu. So diorang pun start main. Biasalah kalau main PUBG mana ada yang main setengah jam tak. Biasanya memang main sampai 2-3 pagi lah. So macam tu aja dekat diorang. So diorang pun main. Masa tu time tu dah nak pukul 2 lebih. Satu nak ke 2 lah time tu. So bateri si Amri ni dah low. And diorang punya power bank dua-dua pun dah dipakai oleh masing-masing lah. So si Amri ni nak pergi ambil power bank dekat bilik dia. Kalau korang nak tahu, dia punya bilik tu satu tingkat ke atas. So maknanya bilik tingkat bawah, diorang kena naik tangga dan pergi ke tingkat atas lah. Bilik Amri ni lah. So dah macam tengok bateri dah habis, dia dah pisang lah. Dia kata, ni last game. Lepas ni bateri aku tak ada. Dia kata macam tu. Allah, kau ni kacau betul lah kan. Tu dia kata, Suresh, sekejap lagi teman aku naik atas sekejap, pergi angkat power bank. Dia kata macam tu. Suresh kata, okay, kita kasih settle ini game dulu. So pam, knock, mati kan. Mati kat situ. So bila dah mati tu, so diorang pun keluar macam biasa. Diorang pun keluar. So tinggal lah si Halim ni dekat sorang-sorang kat dalam bilik itulah. So dia kata, kau tak nak ikut Halim? Naik sekali. Malas aku akan kau nak turun balik 2-3 kali kerja, aku malas. Dia kata macam tu. Kau pergi je. So Amri dengan Suresh ni pun keluar bilik tu. So dia keluar bilik tu. Masa dia keluar bilik tu, dia kata dia terdengar ada bunyi macam orang baru naik tangga. Sebab tangga tu sebelah bilik dia orang je. So masa dia orang nak keluar bilik tu, dia orang dengar macam tatap. Macam tu tau. Lepas tu dia orang macam ada orang naik tangga ke? Macam tu kan. So diorang pun macam tak fikir banyak lah. Sebab mungkin time tu pelajar lain kan yang naik tangga time tu. Diorang pun naik tangga lah. Korang tahu kan, kalau tangga naik mesti separuh tu stop, lepas tu ada lagi satu lagi layer kan baru naik. Lepas
Lepas tu dia kata masa dia naik tangga yang pertama tu, dia ternampak ada seorang pelajar lelaki, Syakir nama dia. Syakir sedang berdiri dekat situ pandang dia orang. Dia kata macam tu. Dia pun pandang balik Syakir. Kau dah kenapa duduk dekat tengah ni? Dia kata macam tu. Syakir tu diam. Syakir tu tengok je dia. Lepas tu Suresh cakap, apa buat sini? Macam tu Suresh cakap. Tu Amri ni kata, dah tak payah layan dia, saja je nak takut-takut dengan kita. Biasa lah budak-budak sini kan. Lepas tu dia pun naik, and then dia pergilah ambil power bank. Lepas tu time tu Halim kan seorang-seorang kat bawah kan. So Halim ni pun duduk scroll IG, FB apa semua. Lepas tu dia terdengar ada orang ketuk pintu daripada luar. So dia pun pelik lah. Dia kata, takkan si Suresh dengan Amri ni ketuk pintu pula kan? Takkan pandai keluar tak pandai masuk? Tak saja tu nak kenakan aku, dia kata macam tu. Dia pun main handphone. Lepas tu dia dengar lagi bunyi ketukan pintu. Tapi dia kata masa dia teliti balik bunyi ketukan pintu tu, bunyi ketukan pintu tu pelik. Sebab ketukan pintu tu bukan datangnya daripada ketukan daripada tangan. Kalau kau tangan kan tok 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 tok. Tak, bunyi dia tak gitu. Si Halim kata time tu bunyi dia macam tang 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 tang. Faham tak? Seolah-olah orang menggunakan kepala untuk ketuk pintu tersebut. Lepas tu Halim ni kata macam, asal pelik sangat bunyi ketuk pintu macam ni kan. Dia pun buka phone dia call Amri. Hello Amri, Kau bergurau ke apa kat luar tu? Betul Amri cakap, bergurau apa saya, aku kat atas lagi ni, check power bank aku tak jumpa, kata macam tu. Lepas tu, ni siapa ketuk pintu ni? Alah biasalah, kadang budak-budak lain tu, dia kata macam tu. Tak apalah, aku tunggu kau turun lah. Kau turun, kau tengoklah siapa yang ketuk pintu tu. Okay. So Amri ni pun letak telefon and masih lagi cari power bank tu. So Suresh ni pun tunggulah. Suresh tengok kat cermin tu. Suresh kata masa dia nampak kat cermin tu, dia ternampak ada satu bayangan yang tuf. Macam tu tak. Lepas tu kata, Amri. You nampak tak apa yang nampak? Apa dia tu? Tak ada apalah, you cari you punya power bank. Dia kata macam tu. Lepas tu dia pun cari power bank. Dia pun cari check power bank dia. Lepas tu dah jumpa. Aduh bawa bag ni rupanya, dia kata macam tu kan. So jom jalan keluar. So masa dia orang keluar daripada bilik si Amri ni, dia orang terperanjat. Dia orang nampak Syakir berdiri betul-betul depan dia orang punya pintu. Macam ni lagi pandang dia. Oi, kau ni Syakir, perangai jangan macam ni. Malam-malam buta ni dah pukul 2 lebih, jangan bergurau macam ni. Lepas tu Syakir tu masih lagi berdiam and tak bercakap apa-apa. Lepas tu si Amri cakap, jomlah turun. Aku tak sedap lah tengok dia ni. Macam tu, dia kata macam tu. Dia orang pun jalan. So masa dia orang jalan, Suresh ni tertegur. Tadi kan masa you cari you punya power bank, I nampak ada benda lompat-lompat dekat luar you punya tingkap, dia kata macam tu. Lepas Amri macam, serius lah? Masa tu dua-dua toleh ke belakang. So masa dua-dua tu toleh ke belakang, dia terlihat Syakir yang masih lagi di depan pintu tersebut sedang berdiri macam ni, tiba-tiba lompat setempat dekat depan pintu mereka tadi. So lepas tu dia orang pun lari lah. Dia orang lari turun bawah apa semua. Masa dia orang turun bawah, dia orang ternampak dekat depan pintu, di mana dalam bilik tu ada Halim. Dekat depan pintu tu ada seorang lagi pelajar yang bernama Ashrul sedang berdiri and ketuk pintu tersebut gunakan kepala. Macam aku cakap tadi, orang ni dah tak keduduan lah kan. Dia orang dah huara Suresh dengan si Amri ni. Ni apa benda ni? Ramai melompat malam-malam ni. Dia kata macam tu. Lepas tu dia pun pergi, Rol, kau okey Rol? Lepas tu dia benda tu masih lagi melompat dekat depan pintu bilik tu and ketuk kepala dia dekat pintu tu. Tum. Woi. Lepas tu diorang pun pergi tangkap si Ashrul tu untuk tarik ke belakang lah. Dia kata masa dia orang tarik tu memang orang kata kekuatan si Ashrul ni memang tak boleh nak sangkal. Sebab masa dia tarik tu, benda tu memang tak bergerak langsung. And dia terdengar bunyi Halim panggil nama dia daripada dalam. Amri! Woi, apa hal? Lepas Amri cakap, jangan buka pintu. Dia kata macam tu. Lepas tu lagi, si Halim ni pula pergi buka pintu. So masa si Halim tu buka pintu, si Ashrul tadi tu, daripada macam ni, kan dia buka pintu, benda tu bergolek ke bawah. Masa benda tu dekat bawah, kepala dia masih lagi menghentak dekat arah lantai tu. So diorang 3 orang ni cuba nak tangkap, cuba nak grip supaya dia ni tak hentak kepala dia dekat lantai tu lah. Lepas tu time tu dah
dah chaos, dah huru-hara. Lepas tu si Halim ni keluar, pergi ketuk semua pintu yang ada, semua pintu asrama yang ada, and panggil budak-budak lelaki yang ada kat dalam tu keluar, and semua daripada diorang tu pergi kat bilik tersebut. Memang ramai gila, and ada yang pergi panggil warden apa semua. Lepas tu semua pergi pegang lah, adalah dalam 7 orang lebih kot pergi tahan dengan kepala si Ashrul ni. So masa cerita Ashrul ni ditahan, diorang